أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون صدق الله العظيم فهدي حبيب الله 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lambat, bang? Jam. Allah. Bismillah. Bang. Kenapa jamah kuih tu? Makanlah nasi. Wak abang tu bukannya sihat sangat, selalu meragam. Tak apalah, nak. Kita makan selepas main Zuhur nanti. Hakiki mana? Hakiki cuti tahun dulu selalu aja kat rumah baca buku. Tapi cuti kali ni dia asyik ulang alik kat rumah si Atan. Atan? Atan anaknya Cik Ismail, orang suruhannya Ustaz Abu. Kan Ustaz Abu sama-sama mengaji dengan abang kat pondok dengan Ustaz Ustaz Samsudin. Abang ingat tak? Oh, Tuan Guru Haji Samsudin ya. Ya. Abang kenal lah Ustaz Abu tu. Bukan kau seorang saja, Kiki. Ramai lagi penuntut-penuntut universiti yang lain sanggup berhenti dan dengan rela hati berjihad bersama kumpulan kami. Kalau kau juga masuk kumpulan kami, kita dijanjikan balasan syurga. Barakat, selamat. Barakat, selamat. Tinggal di mana? Kampung Laksamana. Anak siapa? Anak Cikgu Osman Uban. Alhamdulillah. Anak kenal sangat dengan Cikgu Osman Uban tu. Sila duduk. Cikgu Osman Uban dulu tu pun sama-sama menuntut dengan anak semasa di pondok dulu. Kami mengaji pondok dengan. Ya. Sila buat aku. Fadhal. Makan. Ya, sila. Fadhal, makan. Anak memadai dengan kue ini. Fadhal. Ta'arif ataupun pengertian ulama itu ialah ular dalam semak.
Apabila ular ini lapar, dia keluarkan kepala untuk mencari makan dan menangkap mangsanya. Ulama-ulama hari ini tidak mau menegak kebenaran kerana ilmu yang ada pada mereka itu mati. Hatinya pun mati, buta. Sebab itulah ulama dulu-dulu mulutnya masin, ada keramat. Tetapi ulama hari ini tak ada power. Macam ular air. Bisanya tak ada. Sebab apa? Sebab dia tu tadi mengikut hawa nafsu. Inilah yang dikatakan ulama su. Saudara dan saudari sekalian, manusia itu ada 3 martabatnya. Yang pertama, orang awam. Yang kedua, orang pertengahan. Dan yang ketiga, ialah orang atasan. Ingat saudara-saudara dan saudari sekalian, kita ini daripada golongan orang atasan yang hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Macam tu barang bagus. Bagus. Tu barang barunya. Ya kan? Baru sampai. Oh ya, Din. Besok pagi saya mau pergi Hong Kong. Berapa lama? 2 minggu saja. Oh. Lu bikinlah apa yang patut, ha? Don't worry, Chong. Saya tahu apa saya bikin. You bukan tak tahu saya banyak kerja. Hari-hari ni macam mana kerja. Don't worry lah. Okey lah. Ya, saya pun lupa lah. Oh. Please for you. Ini mana boleh lupa. Cukup kan? Cukup. Dah 1 jam ni. Mungkin Ustaz ada urusan je. Tak apalah. Air pun dah sejuk. Eloklah kita minum dulu. Kiki, jemputlah kawan-kawannya minum air. Mak nak ke dapur sekejap, ya? Silakan. Silakan. Bismillah. Kita perlu jaminan daripada guru yang benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan guru pada hari ini tidak ada jaminan. Mereka tidak tahu hakikat, mereka tidak tahu ma'rifah. Yang ada pun sedikit-sedikit saja. Itu pun berkenaan dengan syariat. Boleh Tuan Ustaz terangkan jaminan yang macam mana yang dimaksudkan? Itu rahsia. Kepada sesiapa yang masuk menjadi ahli kumpulan ini saja akan mengetahuinya. Ilmu Tuhan pun ada rahsia juga? Itu sudah tentu. Ini sudah termasuk dalam ilmu asraril qaul. Halo? Ya, Hana. InsyaAllah. Baik, Tuan Guru. Waalaikumsalam. Itu tadi panggilan daripada Tuan Guru Ana, iaitu Syekh Firadin Al-Maghzubi. Dia mengajak Ana berkhalwah di makbahnya besok. Saudara-saudara dan saudari sekalian, dalam proses kita menuju ketuhanan ini, kita mesti menempuh
mujahadah, muraqabah, uzlah, raudah, khalwah, musyahadah, syuhud dan zuhud. Barulah benar-benar sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan sempurnalah tuntutan kita ini. Apa yang dimaksudkan mahbak tu, Ustaz? Makbah itu arti asalnya ialah tempat persembunyian. Artinya tidak mau diganggu oleh manusia lain. Kalau saya dan tuan guru saya pergi ke tempat itu, artinya kami tidak mau diganggu. Itu pun khalwat juga namanya. Di mana mahbak tuan guru tu, Ustaz? Di Jabal Syahwat, di pergunungan. Tapi kalau dia singgah di Kuala Lumpur ni pun ada juga tempat dia. InsyaAllah. Setakat ini sajalah dulu. Kita sambung lagi di minggu hadapan. Berkat, selamat. Berapa hari kamu nak pergi, Haiki? Belum tahu lagi, Mak. Orang yang suka tengok TV, di akhirat kelak matanya berlubang, kata Ustaz Abu. Hak pergi dulu, Mak, Bapak. Baiklah. Ya. Kau belum dapat lagi rahsia qasad, ta'araj dan ta'yin. Kita semua dah dapat. Cuma jemaah baru je yang belum dapat. Patutlah Ana tak dapat khusyuk sepenuhnya dalam sembahyang. Berkat, selamat. Ustaz kata bila dia selesai berkhalwat nanti, dia akan bagi tahu anta rahsia itu. Anta kena terima seorang sama seorang, kerana huraiannya agak panjang juga. Memang betul kata Tan dan Diding tu. Isteri Ana dan isteri Wan Kamal dah lama dapat rahsia tu. Isteri Ana pula sudah tak sabar-sabar menanti kepulangan Ustaz tu. Iyalah, itu kan berkat jampi dan petua yang diajarkan oleh Ustaz untuk tundukkan isteri kita. Isteri Ana tu, kalau seminggu sekali tak berjumpa dengan Ustaz Abu, macam kucing kehilangan anak. Alhamdulillah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, barang sesiapa yang tiada syekh memimpin baginya, maka adalah pimpinan itu dari syaitan. Maka nyatalah kita menjalani ilmu ma'rifah itu mesti ada pemimpin. Jika kita tidak ada pemimpin, maka syaitan itulah yang menjadi pemimpin. Jika syaitan memimpin, batallah segala ilmu yang hak. Kita mesti ikut sunnah.
Tengok saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian. Janggut, misai, jubah, serban ini semuanya sunnah. Yang perempuan bertelkung, pakai tutup kepala ini adalah sunnah. Ingat saudara-saudara, selain daripada pakaian ini adalah pakaian Yahudi dan Nasrani. Wa na'udzubillah min zalik. Astagfirullah. Inilah yang dikatakan orang yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Bagi ahli syariat, mereka tidak ada jaminan. Sebab mereka itu tidak ada rahsia. Mereka itulah yang dikatakan orang yang sesat di dalam terang. Saudara-saudara dan saudari sekalian, analah syekh yang mursyid. Analah yang boleh bawa amalan saudara-saudara semua sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Ustaz tu kata, kita semuanya tak ikut sunnah. Dan lagi, Ustaz tu kata ahli syariat macam kita ni semuanya sesat dalam terang. Tak ada jaminan. Masya Allah. Tak ada siapa yang boleh bagi jaminan melainkan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ustaz Abu tu bukannya Nabi. Macam mana pula nak bagi jaminan kepada kita semua? Mengarutlah mereka ni. Sekarang ni timbul macam-macam. Ada yang mengaku gurunya tu jadi Imam Mahdi. Dan ada setengahnya pula mengatakan mereka tu boleh berhubung terus dengan Allah. Ini semua mengarut. Kadang-kadang mereka ni berselindung di sebalik jubah, Masya Allah. janggut, serban dan misai. Ada kepentingan diri. Sebenarnya amalan dan ibadah yang diajarkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terang, jelas, nyata, tak ada yang rahsia, tak ada yang berselindung. Tak ada yang mengajar dalam gelap, dalam kelamu, berdua-duaan. Ini semua tak betul. Air, susu dan madu. Inilah yang dikatakan 3 martabat ta'yin. Ta'yin awal, ta'yin tsani, ta'yin thalatha. Barakah, selamat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Aku mengaku tiada Tuhan melainkan Allah. Mahdi Habibullah. Mahdi Habibullah. Mahdi itu kekasih Allah. Mahdi itu kekasih Allah. Ingat, semasa nak angkat takbir itu, biar jelas dulu rupa parasnya, baru angkat takbir. Manakala sampai kepada tayat akhir, asyhadu an la ilaha illallah Mahdi Habibullah. Inilah rahsia qasad, ta'arab, ta'yin, dan juga adalah anak kunci kalimah. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah husni wa man dakhala fi husni fahuwa damina. Artinya, barang siapa masuk ke dalam kubuku, nascaya aman sejahtera dia. Faham? Analah khalifah Syekh yang mursyid. Manakala timbul Imam Mahdi nanti, sesiapa yang mengucap la ilaha illallah Mahdi Habibullah, nascaya mereka itu akan terselamat dan dapat memasuki tentera Imam Mahdi. Ingat, awal namanya Muhammad, akhir namanya Mahdi. Mahdi membawa hakikat Muhammad.
pada hakikatnya satu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يعلم بأن الله يرى. Tidakkah ia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala amal perbuatannya dan membalasnya. Ayat 14 Suratul Alaq. Sadaqallahul Azim. Nampaknya Ustaz Abu dia dah melampau. Kalimah syahadat pun sudah ditukarnya. Cikgu, kumpulan mereka tu mengucap La ilaha illallah Mahdi Habibullah. Katanya kalimah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dihapuskan. Mereka tu mengaku aja. Mereka lah tentera Imam Mahdi di akhir zaman. Maha guru mereka yang dah mati beratus-ratus tahun tu akan hidup semula sebagai Al-Mahdi. Tak munasabah ya. Sebenarnya tidak ada terdapat di dalam mana-mana kitab sejarah Islam ataupun kitab-kitab Islam yang lain yang menerangkan siapakah Imam Mahdi yang sebenar. Ulama ahli sunnah wal jum'ah sendiri tidak berani menerangkan siapakah Al-Mahdi, kerana Al-Mahdi sendiri tidak pernah mengaku dan mendakwa dirinya sebagai Al-Mahdi. Cuma ada terdapat di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan orang yang bergelar Imam Mahdi itu adalah keturunan Ahlul Bait, yakni keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidah Fatimah, bangsa Arab, bukan orang Melayu macam kita. Ada dalam hadis ini. Ya, sila. InsyaAllah kita buka. Ada pun lupa tadi. Ini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mahdiyu rajulun min waladi wajhuhu kal kawkabi durri. Hadis riwayat daripada Ar-Ruyani daripada Khuzaifah, sahih, yang bermaksud Al-Mahdi itu adalah seorang laki-laki daripada keturunan aku. Wajahnya berseri-seri seperti bintang yang berkelipan. Oh, begitu. Kalau ada orang Melayu yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi, rupa parasnya tak setara mana. Dahlah pula tu, sifat-sifat sebagai Imam Mahdi tak ada padanya. Bukan Mahdi lah tu. Itu Mahdi penipu namanya, cikgu. Palsu. Palsu. Di sini ada pendapat ulama yang menerangkan berkenaan dengan kelahiran Imam Mahdi. Ada ulama mengatakan Imam Mahdi itu akan dilahirkan di Iran, Parsi. Sejak kecil lagi sudah memiliki sifat-sifat kebijaksanaan. Dan ada setengah pendapat pula mengatakan Imam Mahdi itu akan lahir di Kepulauan Arab, yakni di sebelah timur. Dan ada setengah pula berpendapat Imam Mahdi ini akan lahir di Maroko ataupun di Kepulauan Arab. Beliau adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait. Ini yang sebenar. Cikgu tak boleh biarkan perkara ni. Hang lapor pada Jabatan Agama ni, cikgu. Benar kata dia, cikgu. Ini memang bahaya, cikgu. InsyaAllah, kalau sekiranya ada bukti-bukti yang cukup, boleh kita laporkan. Dah lah, jemputlah minum. Sila, bismillah.
Ilmu-ilmu yang diorang belajar di universiti tu semuanya diimport daripada Yahudi dan orang kafir. Itu ilmu sesat, lagi menyesatkan. Taghut itu. Na'udzubillah. Alim ulama kita pun sama saja. Tak bertanggungjawab. Makan gaji buta. Itu memanglah ulama periuk nasi. Jual ilmu kerana nak duit. Banyak ustaz buat kuih ni. Mau kita semua tak mengantuk. Barakat, selamat. Barakat, selamat. Bagus. Si Hakiki tu asyik berkurung kat bilik dia je bang. Risau saya tengok. Tak apa yang dia buat kan dia. Banyak berzikir dan sembahyang sunat tu bagus nak. Tapi kalau sampai meninggalkan urusan dunia, Nabi Muhammad tak menyuruh kita begitu. Abang ni balik pukul apa nanti? Lebih kurang pukul 10. Jangan lewat sangat bang. Maklumlah jumpa kawan lama. Jom. Bapak nak ke mana? Kamu jadi makan malam. Persuatan guru-guru. Kenapa? Tak ada apa-apa. Cuma kod dan tie yang bapak pakai ni pakaian orang kafir. Kita kan ni orang Islam. Haram pakai yang menyerupai orang kafir. Dah lah bang. Jom. Bawa pergi dulu. Mak ada nampak tak gambaran jubah? Ada. Mak letak kat atas seperti ais tu. Lain kali kau nak basuh minta izin dulu mak. Nak minta izin apa lagi? Mak tengok jubah tu dah kotor, dah berkeladak dah. Apalah salahnya mak cuci? Mesti minta izin dulu. Lah budak ni. Apa hal ni? Ustaz kita ni lebih dari mampu. Dia ada 10 buah rumah sewa itu yang Ana tahu. Yang Ana tak tahu banyak lagi. Isterinya tetap satu. Tak macam khalifah-khalifah yang lain. Isteri dah 4 pun tak cukup-cukup. Isteri orang pun dia nak sapu. Anak-anak murid perempuan dijadikan perempuan simpanan. Ustaz kita ni benar-benar zuhud. Pandai dia mengawal hawa nafsunya. Banyak harta dia habiskan ke jalan Allah. Bertuah kita dapat ustaz macam tu. Jihad kita ni belum sampai ujung kuku dia lagi. Tentu banyak pahala. Dan kita juga beruntung dapat menjadi pengikut kepada ustaz. Betul. Ya.
pernah suruh kita beli kuih. Kuih yang Ustaz bawa tu dijamin bersihnya 100%. Kuih yang di luar tu belum tentu bersihnya. Patutlah Ustaz selalu yang beli. Kalau sesiapa makan kuih yang Ustaz bawa, akan mendapat 2 kelebihan. Yang pertama, tidak akan merasa jemu. Yang kedua, akan mendapat ilham laduni. Mursyid pun nak sampai. Berkat salat. Barakat selamat. Barakat selamat. Fadal. Tak payah tunggu anak. Tadi makan saja. Ana memadai dengan kuih ini saja. Ya. Fadal. Ya. InsyaAllah malam besok Ana nak jemput semua muridin-muridin kita yang jauh dan yang dekat. Kita nak adakan yaqazah di markas kita. Ya. Lagi satu, Ana nak pesan sama enta semua. Enta wajib memanggil ahli keluarga yang bersama dengan enta. Ya, yang tinggal bersama dengan enta itu supaya masuk dalam kumpulan menjadi ahli kita. Ya. Ini satu jihad yang besar. Ya. Fadal, makan. Ini dia air zub yang boleh mempercepatkan enta sampai kepada alam malakut, alam jabarut, alam lahut, nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha. Di sana nanti enta semua boleh berkata-kata dengan para malaikat. Ente juga boleh melawan syurga dan neraka. Dan ente boleh pergi ke Mi'raj. Dan lebih jauh, lebih tinggi lagi daripada Sidratul Muntaha. Barakah selamat. La ilaha illallah Mahdi Habibullah. 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 Guyaman, 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 guyaman.
Ini apa ni? Ini cuma kue aja, Dok. Kita memadai dengan menikah batin saja. Sebab apa? Malaikat Jibril, Mikail yang menjadi saksi. Kita tidak perlu menikah syariat. Ahli-ahli kita semua boleh menikah batin. Wal awal, wal akhiru, wal zahiru, wal batin. Yang awal, yang akhir, zahir dan batin. Kalau dapat anak nanti macam mana? Itu yang dinamakan anak tajali. Kalau anak tajali, nak dibinkan dengan siapa? Nanti jangan risau. Kan anak ini pemimpin nanti. Anak boleh suruh siapa saja daripada murid kita mengambil enti jadi istri. Jangan takut. Jangan risau. Lepas ni kita pergi cuti di Bali. Berapa lama? Dalam 2 minggu. 2 minggu? Tapi ayah tak boleh tinggal budak tu lama-lama. Apa yang kena susah? Kita balik saja dari Bali. Kita pindah ke Sarawak. Maksud you nak cuci tangan semua dalam urusan ni? Jangan sampai terlambat. Kita jual apa saja yang kita boleh jual dekat sini. Kemudian kita buka perniagaan baru di sana. Kalau perlu kita jual apa saja dekat sini. Kemudian kita pindah. Kita buka perniagaan baru. Apa lagi yang kau fikirkan? Perempuan di mana juga sama. Pokok pangkat ini duit. Lepas ini kita nak ke mana? Nampak tak tahu pula. Macam biasalah. Ada 2 ayam tunggu ke atas. Ayam baru? Ayam baru belum sembelih lagi. Pakai cocok saja. You cocok satu, I cocok satu. Gigi, makan dulu nak. Terima kasih, Mak. Mak, Bapak, Hakiki telah mengambil keputusan tidak akan meneruskan pengajian di universiti lagi. Kenapa kau tak nak belajar lagi? Kau dah gila? Kau tak boleh buat keputusan sendiri, Hakiki. Sepatutnya kau mesti berunding dengan kami. Kan kami ni orang tua kamu. Kenapa dengan kau ni? Ilmu yang ada di universiti itu
Semuanya tak betul. Semuanya telah dicampur adukkan dengan fahaman Yahudi. Kebanyakan lulusan universiti. Semuanya sesat dalam terang. Mereka semua tak tahu apa itu tarikat, hakikat, marifat. Dengan Ustaz Abu, semuanya cukup, zahir dan batin. Hakiki, sebenarnya bapa... Hakiki tak mau dengar apa-apa ujar daripada bapak lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Kan lebih baik abang pergi ke rumah Ustaz Abu, bang. Mungkin Ustaz Abu boleh nasihatkan Hakiki anak kita tu untuk meneruskan pelajarannya di universiti. Susah nak, susah. Guru-guru ilmu sesat ni memang pandai memutarbelikkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Kita tak boleh menang berhujah dengannya. Mereka bijak. Bahkan mereka semua ni tak mahu orang di bawahnya lebih pandai daripada dia. Dahlah, tidur ya nak. Hari dah larut malam. Bismillah. Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق الله العظيم. Kajian ilmu kita sudah sampai kepada makam Khawatul Khawasi, yakni satu makam yang paling tinggi daripada makam ma'arifah. Ana terpaksa buka rahsia-rahsia ini semua kerana ente dan enti semua adalah murid yang taat setia. Ada faham? Faham. Al-Quran dan hadis ada menyebutkan bahawa arak ini walaupun setitik tetap haram. Tetapi Al-Quran dan hadis juga ada menyebutkan bahawa minuman yang paling istimewa di dalam syurga ialah arak. Confuse kita, confuse. Saudara, saudari, ini adalah bahasa qiyas, yakni bahasa tersirat. Yang dimaksudkan haram itu hanya dengan setitik ini saja. Yang lain itu semua halal, tidak haram. Faham? Faham. Barakat, selamat. Barakat, selamat. Ini ada lagi satu. Dajjal mata satu. Ini juga bahasa qiyas. Diqiaskan kepada orang yang nampak sebelah syariat saja, tetapi buta kepada hakikat. Ingat saudara-saudari sekalian, Dajjal itu ada di sekeliling kita. Sesiapa yang menentang kumpulan kita ini, mereka itulah Dajjal. Barakat, selamat. Barakat, selamat. Martabat sembahyang yang paling tinggi sekali, macam mana tu Ustaz? Bolehkah jemaah kita sampai ke situ? Sesiapa yang mendapat zuk, ilham dan kasyaf laduni, maka sembahyang itu gugur dengan sendirinya.
hadis maudhu' sahih. Man salata bis salatil 'arif wala ruku' wala sujud fahuwa sah bihil ma'rifah. Sembahyang bagi orang yang arif itu tiada rukuk, tiada sujud, maka sahlah ma'rifah. Ini hadis maudhu' sahih. Faham? Bagus. Malam ini ana halalkan arak untuk jemaah kita. Sungguh malang nasib kita, bang. Anak yang kita harapkan mewarisi segala kebaikan akhirnya menerima kecelakaan. Kenapa tidak Ustaz Abu menerima kutukan daripada Tuhan, bang? Kerana segala bencana berpunca daripada dia. Saya tidak dapat menerima harkat ini, bang. Saya tak dapat terima, bang. Di mana keadilan Tuhan, bang? Di mana kemurahan Tuhan, bang? Nah, keadilan dan kemurahan Tuhan itu meliputi 7 petala langit dan 7 petala bumi. Nah. Tidak semesti apa yang kita suka itu baik bagi kita. Dan tidak semestinya apa yang kita benci itu jahat bagi kita. Kerana setiap yang berlaku itu ada sabab-masababnya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang maha mengetahui. Sebagaimana firman Allah yang bermaksud, kami jadikan manusia itu dengan sifat yang lemah. Kita mesti akui kelemahan kita. Dengan mengakui kelemahan kita itu berarti kita telah menyerah zahir dan batin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dinamai redha, inilah yang dikatakan redha. Masya Allah. Walau bagaimanapun alasan abang pada Nab tidak dapat menerimanya, bang. Nab tak dapat terima, bang. Anak kita, bang. Anak kita. Sabar. Sabar. Ingatkan Allah. Sabar. Di mana ada iman, di sana ada keyakinan. Di mana ada keyakinan, di sana ada ketakwaan. Kerana antara satu sama lain itu berkaitan. Masya Allah. Tabarakallah. Nah, malam ini adalah malam Jumaat, penghulu segala hal. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasuki nur Al-Quran ke dalam hati. Nah, sabar nak, sabar. Allah berserta dengan orang yang sabar, insya-Allah. Anak kita, bang. Demi malam Jumaat yang penuh dengan keberkatan dan hikmah, ya Allah, palingkanlah dan pindahkanlah hati anakku Hakiki dan kawan-kawannya daripada kesesatan kepada kebenaran yang mutlak. Amin ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya perintahmu ya Allah lebih cepat lagi daripada kelipan mata. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Sami'as Sawt, ya Sami'as. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا صدق الله العظيم. Syaitan! Iblis! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. صدق الله العظيم. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه سروري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini. Tunjukkanlah ke arah yang benar. Amin.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Haji Abdul Rahman, pegawai kuat kuasa dari Jabatan Agama Islam. Saya Inspektor Abdul Aziz. Apa hal itu, Haji? Tuan ditahan kerana disyaki menyampaikan ajaran yang bertentangan dengan syariah dan undang-undang pentadbiran agama Islam. Hei, saya tak mengajar apa-apa. Saya ingat encik-encik ni salah orang lah. Jabatan Agama Islam telah menerima aduan dan memperolehi bukti-bukti. Kami nak masuk buat pemeriksaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسب الذين يعلمون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. Apakah patut orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa mereka akan terlepas dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka hukumkan itu. Wa'alamu anna Allaha ghafurur rahim wa anna Allaha syadidul iqab. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan seksa Allah itu amatlah pedih. Sadaqallahul azim. Para hadirin sidang Jumaat yang dikasihi, meskipun umat Islam ditindas di merata-rata tempat di bumi ini, penindasan yang dilakukan oleh golongan mustakbirin yang di luar dari batas kemanusiaan. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahawa apabila datanglah yang hak, maka akan hancurlah yang batil. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Artinya, tatkala mana datanglah yang hak, maka akan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya yang batil akan pasti hancur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi khabar gembira kepada umatnya dengan kedatangan Imam Mahdi Al-Murtada. Kedatangannya yang akan mengembalikan umat manusia kepada keadilan. Keadilan yang berdasarkan kepada agama Islam. Kerana Islam ialah fitrah untuk alam sejagat.
Kedatangan Imam Mahdi Al-Murtada yang dinantikan oleh umat Islam telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. An Zarrin an Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Law lam yabqa min ad-dunya illa al-yawm, latawwalallahu dhalika al-yawm hatta yub'asu fihi rajulun minni aw min ahli baiti yuwati ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi yamla'ul ardu qistan wa adala kama muliat zulman wa jawra." Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Dari Abu Zar, dari Abdullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, jika tidak tinggal dari dunia hanya sehari sahaja, nescaya Allah memanjangkan hari itu, sehingga bangkitnya padanya seorang laki-laki dari keturunanku atau dari ahli baitku yang namanya seperti namaku dan nama bapanya seperti nama bapaku, ia akan memenuhi dengan keadilan dan saksama sebagaimana bumi dipenuhi dengan kezaliman dan kekejaman. Dalam riwayat yang lain dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Mahdi rajulun min waladi wajhul kawkabi dirri." Hadis rawahu Rawiyani an Huzaifah. Al-Mahdi itu adalah seorang laki-laki dari keturunanku. Wajahnya berseri-seri seperti bintang yang berkelipan. Dinyatakan oleh Nabi junjungan perihal Imam Mahdi supaya umat Islam boleh membezakan di antara Imam Mahdi yang sebenar dan Imam Mahdi yang palsu. Umat Islam sewajarnya mampu untuk membezakan di antara yang hak dan yang batil, supaya umat Islam tidak tertipu dengan Imam Mahdi yang palsu. Kedapatan di zaman yang akhir ini, golongannya menjual agama untuk kepentingan diri, sehingga ada yang berani mendakwa bahawa dialah Imam Mahdi yang dijanjikan, walhal perbuatan dan pembawakannya membawa kepada kesesatan. Inilah golongan yang sesat lagi menyesatkan. Berkenaan paras rupa Imam Al-Mahdi digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Al-Mahdi minni ajalal jabhah aknal anfa yamla'ul arda qistan wa adala kama muliat jawran wa zulma yamliku sab'an sinin." Rawahu Abu Dawud wal Hakim an Abi Sa'id. Al-Mahdi itu adalah dari keturunanku. Dahinya luas, hidungnya agak memanjang. Ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan di saat dunia penuh dengan kekejaman dan kezaliman. Dia akan memerintah selama 7 tahun. Dalam riwayat yang lain menyatakan bahawa Imam Al-Mahdi akan mentadbir alam dengan kebenaran serta menghancurkan kebatilan dengan berpandukan rahsia huruf, sirul huruf, yang mengisyaratkan Asma'ul Azam, yang barang siapa dapat memahami rahsia huruf, maka akan terbukalah pengetahuan dalam mengenali sifat-sifat ketuhanan. Khatib berpesan kepada diri khatib dan khatib berpesan kepada hadirin, marilah kita bersama-sama menjauhkan diri dari sebarang kesesatan. Kesesatan yang boleh meragut akidah kita, yaitu akidah Islam. Untuk itu marilah kita perhatikan syair ini. Al-Mahdi Abul Haq wad Dajjal Abul Batil. Al-Mahdi bapa kebenaran, Dajjal bapa kebatilan. Al-Mahdi Abul Akhyar wad Dajjal Abul Ashrar. Al-Mahdi bapa kebaikan, Dajjal bapa kejahatan. Al-Mahdi Saiful Idris wad Dajjal Saifu Iblis. Al-Mahdi pedang Idris, Dajjal pedang Iblis. Al-Mahdi Habibul Ashaq, wad Dajjalul Habibul Fasaq. Al-Mahdi kekasih Allah, Dajjal kekasih kefasikan. Al-Mahdi Saiful Qutab, Dajjal wad Dajjalul Saiful Kharrab. Al-Mahdi pedang ilmu, Dajjal pedang kerosakan. Al-Mahdi libasul akhdar, wad Dajjalul libasul asfar. Al-Mahdi berpakaian hijau, Dajjal berpakaian kuning. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم من آياتي وذكري الحكيم وتقبله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم.